Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan makna jaiz itu, apakah makna jaiz? Jaiz ni Melayu kata yang harus. Yang harus. Kita masih dalam perbahasan hukum akal. Syekh sebut sebelum ni wajib, jaiz, mustahil. Wajib, dia ada wajib nazari. Kita nak hukum wajib tu kena fikir. Macam mana kita hukumkan Allah tu Tuhan, nak hukum kudrat Allah, wajib itu kena fikir. Dia ada wajib daruri, nak hukum wajib tu mudah. Semacam mana kita hukum kita ni wajib ambil ruang dan lapang. Kita ni mesti ambil lapang. Jadi kita nak fikir tak payah. Tengok di kita ni memang dah. Kita mesti ambil ruang. Itu dah lepas. Ni pula makna jaiz. Mustahil. Mustahil lepas. Mustahil belum lagi. Dan makna jaiz, barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Boleh ada, boleh tak ada. Boleh berlaku, boleh tidak. Tu. Dan iaitu jaiz. Jaiz ni apa dia? Terbahagi pula atas dua bahagi. Mak jaiz. Mak jaiz tu harus. Tapi tak ada orang nama mak wajib. Mak mustahil lagi tak ada. Mak jaiz ada. Bukan mak tajwid tu. Mat. Mat jaiz ada. Mat mustahil tak ada. Mat wajib tak ada. Okey. Pertama, daruri. Dia panggil jaiz ataupun harus daruri. Kita nak hukum harus tu mudah. Tak kena fikir. Namanya. Seperti bergerak jirim atau diamnya jirim. Bergerak sesuatu jirim atau diam sesuatu jirim harus je. Tak wajib. Jadi gerak jirim tu jaiz. Diam jirim tu jaiz. Artinya, arti harus bergerak jirim diam tu salah suatu dengan tertentunya. Bagaimana tertentu? Sesuatu jirim tu bila dia diam, maka diam tu harus.
sesuatu jirim itu ataupun objek itu, bila dia gerak, maka gerak tu harus. Walaupun kita tengok jirim tu tak pernah diam, duk gerak. Kalau macam kita ni tak apalah, macam saya ni. Jirim ni ambil ruang. Ni saya bergerak. Ni saya diam. Memang mudah nak hukum. Harus je kalau saya ni wajib gerak, duk tak diam tu, duk gerak tu. Kalau saya wajib diam, duk kerah ni tu, tak pergi mana duk kerah. Jadi tuan-tuan pun tahu. Hak ni tak apa. Apa saja jirim, ketika dia diam dia tu harus dia. Dan ketika dia gerak pun harus. Walaupun ada sesuatu tu, jirim tu, dia gerak tak diam-diam. Apa dia? Ayak laut. Ayak laut siapa pernah tengok duk diam? Tak. Dia duk gerak tu ayak laut. Ayak telaga diam juga. Tapi ayak telaga diam. Tapi diam dia tak wajib. Kalau ayak telaga diam dia wajib, kita timba pun tak boleh. Dia duk kerah. Nak timba ayak tak boleh. Sebab dia duk kerah. Ayak laut, ketika dia gerak, tak wajib dia gerak tu. Tak wajib. Macam mana tu? Tak wajib. Memang tak wajib. Tok saya kena saya tu. Saya kena dengan tok dia gelak. Dia tahu ayak laut wajib gerak diam. Pernah diam tak dia? Tak pernah. Lagu mana dia kata, hei, harus saja ayak laut gerak. Dia tahu cuba cebok dengan timba ni. Tebok ayak laut tu. Gerak je tak? Tak gerak dah. Gila. Ada. Ayak laut, kalau dia ketika dia ayak laut, mana pernah diam. Tapi bila sebut jirim ni, dia mesti ketika dia bergerak dan ketika dia diam, harus saja. Ayak laut, dia tu kalau kita tengok tak pernah diam. Tapi, walaupun dia tak pernah diam, tapi dia gerak dia tu harus. Tahu mana? Kita buh dalam timba, cebok dalam timba. Ada gerak ke tak ayak laut tu? Diamlah. Kalau dia wajib gerak, buh dalam ayak timba pun duk berombak. Duk bergerak juga ayak tu. Duk bergerak juga. Buh dalam peti air, bayi beku pun duk kerah, duk ketang. Tak. Dia tak gerak dah. Sebab harus. Lepas tu dia tanya pula, mu tengok bukit, pernah gerak tak? Tak pernah gerak. Dia diam tu, harus je. Bukan wajib pun, walaupun dia tak nak gerak. Tahu mana? Kita tarah tembak berdebum. Tu. Kereta sodak duk korek, boom. Runtuh jatuh. Kalau bukit ni kalau dia wajib diam, sodak tak dia faham. Pum, tercabut itu ya. Tak apa. Dia tak wajib gerak. Tapi tak, dia harus saja dia diam. Tambah tembak, pum, meletup pi, hancur. Kan? Macam bukit-bukit batu, belah Bapik, belah Kubang Ulu. Belah Kubang Ulu tu tak ada dah. Kubang Ulu dulu. Tak tahulah siapa tak pasal kot tu. JKR Kubang Ulu. Dulu tempat saya melepak dulu zaman buah. Pum, petang pergi naik bukit. Lah ni tak ada lah. Dia pun tembak, tom, tak ada kata ni. Nak abang kata apa? Bukit batu, bukit ni walaupun dia kerah, dia tak pernah gerak, harus. Sebab apa? Bila dia tembak, pum, dia bergerak pi. Macam itulah Mekah. Mekah ni dulu keliling bukit. Dan ni apa? Tak ada dah. Bukit tu tak. Ada bukit pun dia pun buat hotel dah. Dia pun buat hotel habis. Habis tak ada. Dia pun tembak, dia pun runtuh habis. Nak abang kata apa? Bukit ni ketika dia diam, tak pernah gerak, harus saja. Dalilnya apa dia? Bila kita tembak dia, bila kita sodak korek dia boleh bergerak, runtuh, jatuh, berubum. Ini dia panggil makhluk ni, dia macam tu lah. Tapi menerima, dia tak diam, tak gerak. Benda ni, kita ambil benda ni lah. Benda ni tak diam, gerak. Dia dua tu ya. Menerima gerak dan diam.
Menerima salah satu wajib. Tak ada satu benda jirim yang dia ni tak terima gerak, tak terima diam. Tak ada. Ni macam ni. Dia diam. Ni, dia bergerak. Tak, sini bergerak. Lepas tu dia diam. Menerima. Tapi ketika dia diam, harus. Ketika dia bergerak, harus. Ketika dia duduk macam ni, menerima gerak dan diam wajib. Dan tak menerima gerak dan diam mustahil. Bagi boleh 3 malam ni. Benda ni, menerima gerak dan diam wajib. Bila sebut benda, dia mesti gerak dan diam. Tak ada benda yang tak gerak, tak diam. Dia wajib menerima gerak dan diam. Dan bila dia diam, harus. Dan bila dia gerak, harus. Tapi kalau tak terima dua-dua, maknanya dia gerak pun diam pun ketika itu, menerima salah satu, wajib. Dan tak menerima gerak dan diam, mustahil. Inilah dia panggil jirim. Tapi Allah ni, dia tak gerak, tak diam. Allah dia tak sama kita. Benda tu, bila dia ada saja, dia wajib menerima gerak dan diam. Dan mustahil dia tak terima gerak dan diam. Dan ketika dia gerak dan dia diam, harus. Dia belit sikit majlis tauhid macam tu lah. No? Biar dia pening sikit, nah tu tak apa. Allah ni, gerak pun tak, diam pun tak. Gerak pun dan diam pun tak. Ni, tuan-tuan cuba teka. Ni. Gerak kan diam? Ni. Bukan kipas, ni. Gerak kan diam? Ni, gerak kan diam? Cuba teka tengok. Bulan tak nampak ni. Bulan. Ni. Gerak kan diam? Ni. Gerak pun tak, diam pun tak sebab dia bukan jirim. Tak faham ni? Ni. Nampak tak? Tak nampak. Nak kata gerak ke diam? Gerak pun tak, diam pun tak lah sebab apa? Dia bukan jirim. Dia bukan objek. Itu jirim. Mudah saya cakap mudah-mudah itu. Jirim jisim tu. Saya nak bagi mudah faham. Bila dia bukan, orang tani panggil bertokor. Bertokor ni bila dia ada dimensi. Maknanya dia ada diri. Kuman pun bertokor. Dia boleh jalan, dia boleh bergerak. Itu bertokor. Bertokor ni, dia tak semestinya dia besar. Kita ni bertokor ni bertongkoi lah. Tapi bertokor ni maknanya dia ada diri. Bila satu benda dia ada diri, dia mesti ambil ruang. Kuman ambil ruang, atom pun ambil ruang. Atom yang paling halus. Habis dah, dia pun ambil ruang. Tapi dia bukan jisim. Ni mengaji passion. Mengaji passion ni dia payah dan payah kita dengar. Kita kena tahan lah. Payah dah tuan-tuan. Nak dengar mengaji passion ni. Tak mana saya mengajak, tak ada dah Ustaz duk mengajak passion ni, tak ada dah, dulu ada. Habis saya seorang duk mengajak passion ni. Dia dah habis lenyap pupih dah mengaji passion ni. Kitab tu ada. Tapi tak diajak. Jadi benda ni. Gerak ke dia? Kita tak pergi gerak dan sebab dia bukan objek. Dia bukan jirim. Dan gerak ni pula. Dan gerak dan diam ni. Dan dia panggil dalam ilmu makulatul asyarah. Ilmu makulat. Nama dia. Kalau pondok, kalau kita mengaji. Tu hak buah lah. Buah lah tu ngajak tu. Makulat. Ilmu makulat ni bincang. Gerak tu apa dia, diam tu apa dia. Apa dia gerak, apa diam. Dia benda nak nama gerak dan diam ni. Pertama, dia mesti objek. Kemudian dia mesti ada 2 lapangan. Dia panggil hayyiz. Dia mesti ada 2 lapangan. Lapangan macam mana? Dia mesti ada 2. Itu yang bergerak. Kalau dia bukan objek, nak panggil apa? Gerak kan dia? Kita nak panggil gerak dan dia. Sama ada gerak sini ke sini, ataupun sini ke bawah, naik ke atas. Macam Tuhan duk kata Tuhan turun dari langit tu. Lepas tu Tuhan tak gerak. Sebab dia bukan jirim. Dia bukan objek. Dan tidak ada lapangan. Pada masa azali, tak ada lapangan orang panggil. Tak ada apa benda. Masa azali tidak ada apa benda. Langit tak ada, bumi tak ada. Nak kata atas, bumi tak ada. Langit tak ada, nak kata bawah, bumi tak ada, langit tak ada.
Dia nak pergi atas, kena ada bawah. Biar pening sikit majin lah. Nak kata atas, kena ada bawah. Ni macam ni. Okey. Ni dengan ni. Dia atas ke dia bawah? Ni ni. Atas bila ada hak ni. Okey ni. Bawah. Kanan benda ni. Kiri benda ni. Dia duduk kerah macam tu. Okey. Depan. Belakang. Bawah. Atas. Kiri. Kanan. Lah ni kalau benda ni tak ada, dia ni duduk atas kiri kanan ni. Ni kalau tak ada benda ni, atas kiri kanan. Jangan duduk tengok keliling. Atas kiri kanan. Dua jawab orang yang lama. Ha? Atas pun nak, kiri pula, bawah pun nak. Sebab atas bawah ni nisbah dia panggil. Dalam ilmu akulat dia panggil nisbah. Nisbah dia kena ada gu baru dia macam ni. Okey, ni kanan. Ni kanan. Sebab tu lah. Duduk ajak. Tuhan ni, dalam bumi pun tak, luar bumi pun tak. Dalam bumi pun tak, luar bumi pun tak. Dalam bumi tak, luar bumi pun tak. Habis macam mana? Okey, ni. Ni bumi. Ni benda ni. Dia duduk dalam ni. Dia dalam bumi. Dia luar bumi. Okey? Ni benda ni. Okey, dia duduk dalam ni. Dalam bumi. Luar bumi. Lah ni, bumi tak ada. Dia luar ke dalam bumi lah ni. Dia luar ke dalam. Luar pun tak, dalam pun tak. Sebab tu Allah ni, pada azali, kana Allah. Walam yakun syai'un ghairuh. Ada Allah, tidak ada bersamanya yang lain pada azali. Wa huwa al-an ala ma alaihi kan. Allah ni dia berada bersendirian lama. Kalau tu Saleh Syed kata Tuhan duduk seorang-seorang. Tu dia jawab, dia mudah-mudah. Tuhan, ketika Tuhan duduk seorang-seorang. Zaman lah bahaya. Tuhan duduk seorang-seorang. Tuhan orang ke? Orang dah ni. Kita faham dah. Tu jawab kena pun. Kadang-kadang ni, Tuhan ni menentang apa? Itu ya. Tapi kita tak terkejut. Pok-pok ni, pok-pok tak apa nak cerdik. Mereka. Kadang terkejut. Tuhan menentang apa? Tuhan ni menentang apa? Tuhan menentang apa? Dulu ngaji tu. Dah bahasa mereka macam tu. Kita betul, tu menentang apa? Bukan kita tanya beruk ke monyet ke. Benda apa? Apa dia tu? Jadi mulut kita menentang apa? Tu selama Tuhan menentang apa? Jadi azali ni Allah bersendirian. Dia bersendirian ni bila? Lama tak tahu nak abang. Lebih lama daripada dunia duk ada ni. Ketika dia bersendirian. Kanallah. Walam yakun syai'un ghairu. Ada Allah. Tidak ada bersamanya yang lain. Masa tu Jibril tak ada. Mikir tak ada. Cakrawala apa tak. Bintang-bintang. Planet apa. Angin pun tak ada. Bumi, matahari, planet Zuhal, Mushtari, Pluto apa semua tak ada. Dia bersendirian. Lama tak tahu nak apa. Dan Allah kata, kalau dulu aku tidak terbabit dengan mana-mana, sekarang aku macam tu. Wa al-an ala ma alaikan. Dia sekarang macam dulu. Kalau dulu dia tak terikat dengan apa-apa objek, mana-mana bintang, dia duduk dalam, nak cakap payah, dia duduk dalam dimensi dia. Tak boleh tapi nak pergi faham. Dia duduk dalam dimensi dia. Dia duduk dalam dunia dia. Ni nak pergi faham ya. Tuhan bukan ada dunia dimensi. Allah pada azali, dia dengan dunia dia. Sekarang dia dengan dunia dia. Dia tak terikat dengan langit bumi. Kalau dia boleh berada berjuta-juta tahun bersendirian tanpa ada planet. Sekarang dia macam tu. Kenapa kita nak kata dia duduk atas arah? Kenapa kita nak kata dia duduk atas langit? Padahal dia belum cipta langit masa itu. Bila? Juta tahun tak tahu pergi mana. Tak ada mula. Itu azali. Dia Nabi buat misal gini ya. Azali tak tahu main mana. Tak tahu main mana. Pum, Tuhan cipta bumi. Tuhan cipta kita. Bak. Tu. Lepas tu, pum azali. Boom. Tak tahu bila tak tahu. Kiamat nanti. Siapa masuk syurga selama-lama. Masuk neraka selama. Tak ada penghujung. Nabi kata dunia ni ibarat ni. Ni, celah ni. Tak tahu main mana. Adalah sepohon pokok. Tak tahu pergi mana. Ni kita mati hidup ni. Ni, daripada mula. Nabi kata umpama orang tadi, dia berjalan-jalan. Dunia ni umpama dia berjalan jauh, tak tahu mana, tak nampak di belakang. Kemudian dia nampak sepohon pokok. Dia nampak pokok, lalu dia pun berehat sak. Oh, ada pokok berehat sak. Dia tidur sak, dia bangkit, kemudian dia berjalan. Nabi kata dunia ni seumpama pokok tu lah. Nampak sak, nun di sana pokok, berehat-berehat sak, jalan balik. Jalan tak tahu ke mana. Pokok tu dunia, Nabi kata.
Nak pergi faham tu. Kita patah balik. Saat ni dia pergi jauh, saat ni terbang tinggi, saat ni jatuh di belabuk ni. Dan makna jaiz. Okey, bergerak jirim atau diam. Sebab tu nak cerita apa? Tuhan tak gerak tak diam. Kita jangan duk tanya, dia ustaz ni pelik, Tuhan tak gerak tak diam. Kalau tak gerak diam, kalau tak diam gerak. Kau cuba tanya dia apa? Ni benda ni hang tengok gerak kan diam? Hang tengok gerak kan dia? Cuba tanya dia. Mana? Tu. Mana? Tu. Mana dia? Tu. Tu. Tengok ni. Aku nak kata gerak dia macam mana? Dia bukan objek. Tuhan macam tu lah. Dia bukan objek. Tu. Guna nak kata gerak dan diam ni, bila dua tempat, itu makulat. Dia tak nanti kita tengok dia bergerak. Contoh tuan-tuan. Tuan-tuan pergi masjid. Okey, di rumah tuan-tuan. Ada motor. Masa nak pergi masjid, di rumah kita, motor duduk kat sini. Kita pergi masjid. Balik-balik, motor duduk kat sini. Tuan-tuan nak kata apa? Tuan-tuan mesti kata motor bergerak. Walaupun tuan-tuan tak tengok motor tu bergerak. Sebab apa? Tadi aku pergi masjid duduk sini. Bila balik duduk kat sini. Maknanya, daripada satu lapangan kepada lapangan yang lain, dan dia mesti objek, maka nama dia gerak. Pada azali mana ada lapangan, dia punya hayyiz. Dan mana Allah bukan objek. Kalau kita pergi masjid, motor duduk sini, kita balik, motor duduk kat sini juga. Kita hukum apa? Motor tu diam, tak bergerak. Sebab apa? Dia duduk pada lapangan yang hak tulah. Dia daripada lapangan pertama kepada lapangan yang kedua. Dia gerak ni daripada lapangan pertama kepada lapangan yang kedua. Tu. Kalau diam, dia duduk pada lapangan yang hak sama. Kalau duduk pada lapangan yang sama, itu diam. Kalau duduk pada lapangan yang lain, maka itu gerak. Jadi Allah ni, dia nak gerak pergi mana? Tuhan ni kalau dia bergerak, pertama dia kena objek. Kemudian daripada lapangan. Dan kepada lapangan mana? Kalau Tuhan turun pada langit, dan langit tu start daripada mana, dan bumi di mana? Depa kata apa? Ni semua buat main-main. Kita beriman sudahlah. Memang kita beriman Tuhan ada. Masalah turun macam hang faham tu, kita nak beriman macam hang faham ke? Tuhan kata turun lah. Dia kata macam tu. Dak hang jawab dulu. Jawab dulu. Nak suruh faham cara macam dia. Tuhan gerak turun main bawah. Tu. Sebab tu Allah ni, dia luar pun tak, dalam pun tak. Saya duduk ngaji, duduk cerita, tak faham juga. Tuhan bukan dalam bumi. Dan bukan luar. Kalau bukan dalam bumi, luar lah. Kalau luar bumi, bukan dalam. Dia dua tu tak ada lari. Tapi bila main duk mengajak ni, cerdik sikit. Masa duk ngaji tak kerti apa. Tapi jenis kita ni, percaya Tok Guru. Orang lain tak percaya. Dalam masjid yang lama tak tahu ni, percaya kot no. Dah ni budak-budak muda dia kan percaya. Dia duduk mengaji. Apa ni ustaz pondok ni? Dia nak cerita macam ni. Ustaz pondok dia tak? Duk cerita apalah siapa. Orang nak mengajak orang nak biar orang faham, dia tak faham. Buah dia. Tapi kami duduk mengaji, bukan lawan Tok Guru. Walaupun tak ada nak fikir. Percaya. Betul. Mesti betul. Lalah baru kita sedih. Kita bukan luar bumi dalam bumi. Pada masa azali, Tuhan ni luar bumi ke dalam bumi? Masa azali. Nak kata luar bumi, bumi tak ada. Nak kata dalam bumi, bumi tak ada. Jadi Tuhan ni bersendirian. Bila dia bersendirian? Azali. Dan sekarang pun dia bersendirian. Cuma yang ada ni kebetulan. Lepas tu tak boleh kata Tuhan turun sepertiga malam. Memang dalam hadis sebut sepertiga malam. Tapi maksud dia lain. Kalau Tuhan turun sepertiga malam, malam apa ni? Malam Mekah ke malam Kelang Lama? Sepertiga malam Mekah ke malam Kelang Lama? Kalau sepertiga malam Kelang Lama, pergi ketiga saat ni. Pukul 3 saat ni. Pukul 3 malam saat ni, di Mekah apa dah? Di Mekah belum malam lagi. Di Mekah tak malam lagi. Tu. Mekah lah ni, lohok lagi ni. Ni, di Mekah lah ni duk lohok. Lepas duk mayan lohok lah ni. Sepertiga malam tu di mana? Morocco ke? Kelang Lama ke? Mekah ke? Libya ke?
India ke? Sebab tu nak jawab tak boleh. Sebab tu hang tak boleh pegang zahir. Hang kena tengok ulama hurai lagi mana. Imam Bukhari sini dia kata apa? Tuhan turun sepertiga tu, turun rahmat dia. Jadi sepertiga malam, mana-mana malam, di mana-mana malam saja. Kalau dia ibadat pada ketika itu, insya-Allah dia akan dapat rahmat. Bapa, rahmat Allah akan turun sepertiga malam tu, Kelang Lama ke Mekah ke di mana. Kalau Tuhan turun, tak adil. Mungkin Tuhan turun di Mekah, sebab Mekah Kaabah ada. Mungkin Tuhan turun di Madinah, sebab Madinah ada kubur Nabi. Mungkin Kelang Lama, mungkin Kubang Ulu. Jadi kita tak boleh fikir. Tapi kalau rahmat, tak kira lah di mana saja ada malam, sepertiga malam, maka rahmat akan turun. Rahmat Tuhan ni, dia tak kira mana-mana, dia turun. Wa rahmati wasiat kulla syai'. Rata-rata ulama tafsir, Tuhan turun sepertiga malam, rahmat dia. Lepas tu bila kita tanya, bila Tuhan turun, bila Tuhan naik? Naik tak cerita. Turun saya. Ultraman pun dia turun, dia naik balik. Ultraman, kan? Tuan-tuan tengok dulu. Mengaku bila. Kan? Ultraman, dah zaman saya. Kucung, dia turun. Keras lah ni elok dah. Dulu syong. Dia turun lawan-lawan, pum, dia naik balik. Syak. Oh, dia naik tahu. Saya cerita biar saya buat kat dulu ni. Duk tengok rumah orang, Ultraman. Syok. Dia turun tu keras zaman dulu kan. Zaman tengok tak ada. Syung, dia turun macam tu. Hop. Pasal ni dia habis-habis dia lawan. Cup. Syok. Dia naik. Terbang. Dia naik turun. Tuhan duk turun tiap-tiap malam. Tak ada hadis naik. Hadis turun ada, hadis naik tak ada. Jadi maknanya, Tuhan duk turun, esok Tuhan turun, esok Tuhan turun, tak naik-naik. Jadi Tuhan banyak. Jadi Tuhan banyak lah pula. Dah tak naik, duk turun tiap-tiap malam. Mereka kata kita duk main apa ni. Tak, bukan. Nak kalau tuan-tuan duk dengar mereka ni, cerita tak habis, tuan-tuan duk keliru tu lah. Tuhan turun sebenarnya. Saya nak cerita ni bukan apa. Tak payah kita fikir apa ni. Naknya, beriman dengan Allah ni maknanya, mereka akan kata, Tuhan kata turun, sudahlah duk fikir apa. Tak, macam hampa punya tak selesai. Tak selesai. Tambah pula kalau faham. Kalau ulama faham, sahabat faham, tak apa. Kita faham macam orang kampung hak tak mengerti Tuhan. Mana? Tuhan turun sungguh. Jangan tu. Kalau Tuhan turun sungguh, boleh jadi kafir. Kita etikad Tuhan tu jisim. Tuhan berpindah satu hal lapangan kepada lapangan yang lain dan Tuhan tu mesti objek. Lepas tu saya tengok, tuan-tuan nak jawab tadi, ni benda ni gerak ke diam? Ni benda ni. Tuan-tuan nak jawab tadi sebab apa? Benda tak ada. Benda bukan objek. Dan pada azali tidak lapangan. Wa huwa al-an ala ma alaihikan. Minta maaf banyak-banyak. Minta macam tu. Kita beriman, yang turun ni rahmat dia. Selesai. Khalas. Tuhan turun. Tak saya fikir tuan-tuan. Tu dia tak saya fikir. Tuhan turun sungguh. Dia kata turun lah. Tak saya fikir. Tak saya fikir apa. Orang lah bukan jenis macam tu. Budak lah ni dia macam tu. Tu kata apa? Bukan Tuhan turun. Rahmat dia. Khalas. Selesai. Mati dalam elok. Ni tak. Tuhan turun tuan-tuan. Macam mana turun? Tak saya fikir. Beriman sudah. Tapi Tuhan turun. Tak sudah. Tak selesai. Tak selesai. Tak baca lagi malam baru satu rakaat. Beletak sikit malam ni. Sempena maulid ni. Orang kira lama tak buat hebat-hebat. Tapi mereka tak jawab pun. Dia tanya ni, gerakkan diam ni. Tak jawab tu kira betul lah. Tak jawab tu tak betul. Ni. Gerakkan diam ni. Gerakkan diam. Nak kata gerak je nak usah. Benda tak ada. Nak kata diam je nak mana kami tahu. Tu betul. Kalau kata gerak-gerak. Tu sah lah tu. Mata tak nampak. Boleh tahu tu. Tu bab jaiz. Adapun salah suatu dengan tiada tertentunya. Tak tentu. Kalau benda ni kita tak bayangkan dia gerak, tak bayangkan dia diam. Dia mesti terima gerak dan diam, betul tak? Kalau tidak, dia takkan wujud di dunia ni. Bila satu objek, dia mesti gerak ataupun diam. Jadi, adapun dengan salah satu dengan tiada. Dengan tiada tertentu. Iaitu wajib bukan jaiz. Kita ni, macam saya ni,
Ada kala kelak, ada kala gerak, ada kala diam. Ada kala diam, ada kala. Wajib saya ni ada kala diam, ada kala bergerak. Ada kala bergerak, ada kala. Wajib. Tapi bila saya diam, atau saya gerak, harus. Tapi saya ni diam pun tak, gerak pun tak, mustahil. Tu 3 benda tu bagi reti malam ni. Bukan payah pun. Senang je mengaji matematik, payah lagi. Dan kedua nazari. Hak ni kita hukum haruh dia tadi ni. Kena fikir sikit. Kena main otak. Namanya. Seperti menseksa orang yang berbuat taat seumur hidupnya. Dia ni buat taat seumur hidup. Tapi Tuhan seksa dia. Macam mana ni buat taat seumur hidup tapi Tuhan seksa dia? Harus Tuhan seksa. Harus. Dia buat ibadat Tuhan seksa. Kena fikir. Seumur hidup. Dan padahal, dan tu dilhal. Tiada mengerjakan maksiat. Dia tak pernah buat maksiat. Dan jikalau kadar sekejip mata sekalipun, tiada jua. Apa maksud? Tak pernah buat maksiat. Walaupun sekejip mata. Dan tiada mengerjakan maksiat tu, jikalau kadar sekejip mata sekejip, tak pernah buat maksiat. Yang kedua, dan memberi pahala bagi orang yang maksiat, yang tiada berbuat taat pada seumur hidupnya sekali-kali. Ni itu bahasa kitab nak tanya apa ni. Orang ni, orang alim, Tok Wali, dia pergi mana terbang. Tok Wali, duduk tengah main tahajud. Kena jantung. Tahajud, tengah sujud. Tengah sujud tu, dia kena serang jantung, mati. Dan dia mengucap. Dia dah mengucap pula. Lepas tu dia meninggal. Wajib tak masuk syurga? Kira asal. Jangan duduk tengok janji-janji apa. Wajib tak dia masuk syurga? Harus. Bukan wajib. Dia ni, duduk tengah sembah Tok Kong. Nala punya duduk nyam pegang tu. Tu. Lepas maki Allah. Maki orang Islam, maki habis. Lepas tu dia duduk sembah-sembah. Pum. Kena jantung mati. Wajib masuk neraka tak? Wajib tak? Wajib ke harus? Harus. Itu kira asal. BP dekat Tuhan, dia nak buat apa? Kalau kita kata wajib, kita pergi paksa dia. Kita jadi Tuhan pula. Ya Allah, hey ya Allah. Kita tak kata. Tapi seolah kita kata. Dia ini dah mati. Tok Wali. Mati sembahyang tahajud mengucap. Kamu masukkan dia dalam syurga. Seolah kita kata macam tu. Oh, kita Tuhan pula. Dan dia ni, ya Allah. Kamu wajib masuk dalam api neraka. Sebab apa? Mati dalam keadaan maki Tuhan dan tengah sembah berhala. Dah. Cuma, jadi wajib ni bila Tuhan janji. Dengan sebab Tuhan kata apa? Kalau hang buat maksiat, aku masuk neraka. Oleh kerana tu, kita kata wajib. Wajib bukan wajib asli. Dia panggil wajib aradi. Wajib baru datang. Wajib tu dengan sebab Tuhan janji. Dan mustahil. Dan begitu juga hak yang orang yang buat maksiat. Bila dia mati tengah duk maki Tuhan dan dia kafir, dia ni kalau ikut harus saja Tuhan nak masuk dia ke dalam mana-mana. Bahkan boleh Tuhan masuk dia ke dalam syurga. Tetapi oleh kerana Tuhan janji, wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa-siapa yang buat amal sekadar atom, Allah akan balas. Dan Allah akan pertontonkan amalan baiknya itu. Allah akan beri pahala. Dan siapa-siapa yang wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa-siapa yang buat kejahatan sekadar atom, Allah akan pertontonkan, Allah tak akan balas dekat dia. Oleh kerana Tuhan kata macam tu, Tuhan balas. Dia panggil wajib aridi. Wajib aradi ni tak menolakkan keharusan zati. Tak menafikan keharusan. Boleh saja. Tapi, jangan takut. Bila siapa-siapa yang buat amal baik, insya-Allah Tuhan akan balas baik. Siapa-siapa yang buat amal jahat, Tuhan akan balas jahat. Sebab apa? Sebab Tuhan janji. Tapi kalau kira asal, ikut Tuhan lah. Dia nak tak kat mana? Dia nak tak Tok Alim dalam neraka. Dia nak tak orang kafir dalam syurga. Biar pergi kat dia lah. Itu kerja dia bebas. Tapi oleh kerana dia yang pergi janjinya, dia kata apa? Siapa buat baik, aku balas baik. Siapa buat jahat, aku balas jahat. Maka Tuhan balas. Tapi Tuhan balas tu bukan di atas paksaan. Cuma dia janji. Tu.
Innahu la yukhliful mi'ad. Allah tak menyahi janji. Dia ada satu kaedah. Wajib aradi tidak menafikan keharusan zati. Walaupun Tuhan wajib masukkan di dalam syurga dengan sebab Tuhan janji, tapi kewajipan itu tidak mendesakkan Tuhan mana. Boleh saja Tuhan tak masuk ke dalam syurga. Tapi boleh bukan dengan makna Tuhan tak tunai janji. Kita hanya kata, boleh Tuhan boleh. Tapi jangan bimbang. Kalau mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan la ilallah, insya-Allah syurga. Man kana akhiru kalami la ilallah dakhala jannah. Nabi janji, masuk syurga insya-Allah. Tapi asalnya tak wajib. Jadi benda ni kena fikir. Macam mana ni buat maksiat mati masuk syurga, dia ni buat taat mati masuk neraka. Kan dia kena fikir. Tu harus saja bagi Allah memasukkan orang beriman ke dalam syurga dan masukkan orang yang kafir ke dalam neraka. Itu. Itu. Harus saja. Itu dia panggil harus nazari. Dan hanya saja memulai yang ampunya karangan. Dia baru nak start yang lain. Kita tak boleh baca dah. Hanya sekadar tu dah habis dah. Tentang wajib dan tentang harus kita mesti dekat. Hanya saja memulai yang ampunya karangan dengan membahagi hukum akal. Jadi sekadar tu dulu. Mudah-mudahan apa yang kita belajar dapat manfaat pada kita, dapat menambah pengetahuan dan dapat kita amal dan sampaikan masalah kita yang lain insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amaka mazira. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalanika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك اللهم من الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص موكل وشكر صابرين وتوبة الصديقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.